Hai. Good morning, selamat pagi. Sauang, dah breakfast ke belum ni? Kalau belum breakfast, jom kita pergi breakfast dulu ya. Pada pagi yang mulia ni, apa kata kita buat satu sesi perkenalkan diri antara satu sama lain? Okay? Jangan stress-stress dulu kita jangan gila-gila dulu. Macam mana kita nak buat sesi perkenalkan diri ni? Jangan risau, walaupun dalam keadaan macam ni, di alam maya kita masih dapat membuat sesi perkenalkan diri. Don't worry, be happy. Kita akan gila-gila kemudian sebab subjek ni dia lebih kepada pengiraan. Jadi saya tahu ramai student yang benci yang tak suka pengiraan ni. Pagi ni kita akan mulakan dengan sesi sesuai kenal. Okay? Saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu kepada pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Saya kenalkan diri terlebih dahulu. Okay, nama saya Tamelina Sera. Okay, pelajar semua boleh panggil saya Miss Tam. Okay? Miss Tam. Ingat tu Miss Tam. Sebelum kita mulakan dengan topik kita pada hari ini, itulah ceritanya tadi. Okay, dari segi nama saya, rupa saya, okay, semua sudah tahu kan? Nama saya Miss Tam. Sekarang pelajar semua boleh panggil saya Miss Tam. Okay? Mungkin dengan pengajar lain mereka mempunyai satu trademark. Trademarknya seperti apa khabar, good morning, sudah makan ke belum? Saya kongsikan trademark dengan kamu semua berkaitan dengan subjek ini. Tema kita untuk bidang ni iaitu stress together. Okay? Jangan gila seorang tapi kita gila beramai-ramai. Boleh? Stress together untuk subjek ni. Sebelum kita mulakan topik kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada pelajar baharu sesi 2 pelajar yang memohon untuk memasuki IOP ini, tetapi anda adalah salah satu insan yang berjaya terpilih untuk belajar di IOP. Mungkin IOP ni bukan setara universiti, tetapi dekat IOP ni anda semua dapat mengasah skill ataupun kemahiran anda di sini. Tahniah dan syabas sekali lagi kepada pelajar baharu untuk sesi kali ini. Anda adalah insan terpilih untuk masuk ke IOP ni. Ada sesebilangan masyarakat yang mengatakan IOP ni hanya untuk budak yang tidak cemerlang dalam SPM ataupun STPM. Tanggapan mereka itu adalah salah sebab kebanyakan pelajar yang belajar di IOP mereka bukan pelajar yang gagal, tapi mereka ialah pelajar yang lemah dalam mata pelajaran dan bukan dari segi kemahiran. Okey, kemahiran mereka sangat power. Sebab IOP ni dia kurang lebih sama seperti politeknik, okay? Dia ada segi teori, dia ada segi amali, praktikal. Bercerita tentang IOP ni, mungkin ada setengah pengajar tu dia telah mendedahkan kepada anda semua tentang laluan SKM dalam bidang ini. Jadi bagi pelajar baru ni, jangan rasa rendah diri, jangan rasa kecewa kerana anda dapat belajar dekat IOP ni, tetapi anda harus rasa bangga. Berikut merupakan laluan CJSKM kamu, laluan daripada tahap 1 sehingga tahap 3 dan akhirnya kamu praktikal. Saya akan dedahkan kepada anda semua sekali lagi tentang laluan kamu daripada tahap 1 sehingga tahap 3. Justru kamu akan melakukan praktikal selama 3 bulan. Bermula daripada tahap 1, pelajar semua akan didedahkan dengan kupon networking dalam bidang telekomunikasi ini di IOP. Seterusnya, kamu semua akan melalui tahap 2 di mana anda semua akan didedahkan subjek fiber optik dalam bidang telekomunikasi di IOP. Manakala bagi tahap 3 pula, pelajar semua akan didedahkan kepada antena iaitu microwave. Okay, dekat sini saya salah tulisnya 2 tu sepatutnya 3. Balik semula kepada topik pertama kita iaitu subjek elektrikal dan elektronik, prinsipal 1, teknologi telekomunikasi. Pelajar semua boleh melihat paparan skrin dekat video pelajar masing-masing. Dekat video skrin kamu tu semua, okay, tajuk kita pada hari ini. Mesti ramai pelajar yang tertanya-tanya, kenapa kami perlu belajar elektrika dan elektronik sedangkan kami mengambil bidang telekom. II ni dia sama juga seperti subjek technical drawing, transmission set survey, meskipun dia bukan subjek utama dalam bidang telekomunikasi.
Mungkin sebelum ni kamu telah belajar tentang subjek fiber optik ataupun Cooper. Jadi kamu semua faham sudah kenapa kamu perlu belajar EE ni. Seperti kod kursus kita untuk bidang telekom ni iaitu penyelenggaraan dan pemasangan. Penyelenggaraan dan pemasangan. Kamu sudah belajar tentang subjek Cooper ataupun fiber, so anda semua faham kenapa EE ni diambil sebagai syllabus untuk bidang ni. Sebab konsep penyelenggaraan dan pemasangan kita memerlukan tenaga elektrik dan komponen-komponen aktif dan pasif dalam subjek EE ni. Kita sudah selesai dengan sesi perkenalkan diri. Okay, sesi perkenalkan bidang kamu. Apa kata kita akan masuk kepada subjek kita seterusnya. Bidang telekom ni dia tidak memerlukan tenaga elektrik yang sangat banyak seperti bidang elektrik. Okay, telekom ni dia menggunakan elektrik yang sederhana saja. Hari ini kita akan belajar tentang dua perkara. Perkara pertama, pengenalan kepada elektrik. Yang kedua, kuantiti asas elektrik. Kita akan mulakan topik kita, pembelajaran kita pada hari ini iaitu elektrika dan elektronik prinsipal 1. Okey, pengenalan kepada elektrik. Elektrik merupakan satu tenaga yang tidak dapat dilihat tetapi boleh dirasai. Kita akan mulakan dengan pengenalan asas elektrika dan elektronik. Kita cuma akan belajar yang basic saja iaitu simple-simple, bukan yang mendalam. Dan digunakan oleh manusia pada hari ini dan akan datang. Yang kedua, tenaga elektrik dapat dihasilkan kesan daripada tindakan seperti geseran, haba, aruhan elektromagnet. Tindakan daripada tenaga elektrik boleh ditukarkan kepada beberapa punca tenaga. Yang lain yang boleh digunakan seperti tenaga cahaya, tenaga haba, tenaga bunyi dan tenaga gerakan. Berikut merupakan tenaga elektrik yang ditukarkan ke punca tenaga lain. Okay, yang pertama kita lihat iaitu tenaga cahaya, contohnya seperti lampu. Seterusnya, tenaga elektrik dapat ditukarkan dalam bentuk tenaga haba seperti yang kita dapat lihat. Tenaga haba ni contohnya adalah setrika. Elektrik terdiri pada dua jenis iaitu elektrik statik dan elektrik dinamik. Di sini dia terdapat perbezaan antara statik dengan dinamik. Dan akhir sekali, tenaga elektrik dapat ditukarkan kepada tenaga gerakan seperti motor. Slide seterusnya, kita akan belajar tentang cahaya elektrik yang ditukarkan ke punca tenaga lain. Kita akan belajar tentang maksud tenaga tersebut. Yang ketiga, elektrik dapat ditukarkan kepada tenaga bunyi. Contohnya seperti radio, TV, komputer. Yang kedua, tenaga haba. Tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan seperti iron tadi. Yang pertama, tenaga cahaya. Okay. Maksud dia, tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Dan yang terakhir, tenaga gerakan. Tenaga gerakan ni dia dihasilkan oleh objek yang bergerak seperti motor. Yang ketiga, tenaga bunyi. Tenaga bunyi ni dia dihasilkan oleh objek yang bergetar seperti speaker. Yang pertama kita lihat kepada elektrik statik. Okay, maksud dia keadaan di mana tiada pergerakan elektron dalam arah tertentu. Slide seterusnya kita akan belajar tentang perbezaan antara elektrik statik dan elektrik dinamik. Apakah perbezaan mereka? Yang kedua iaitu elektrik dinamik di mana keadaan terdapat pergerakan elektron dalam arah tertentu. Jadi dekat sini anda semua kena tahu perbezaan antara statik dengan dinamik. Di mana statik ni dia stay, dinamik ni dia terdapat pergerakan. Slide seterusnya kita akan belajar tentang kuantiti asas elektrik dalam bidang telekomunikasi subjek EE. Kuantiti asas elektrik yang pertama yang kita akan belajar iaitu daya gerak elektrik, DGE. Mana daya atau tekanan elektrik yang menyebabkan cas elektrik mengalir. Simbol untuk ni, DGE adalah E, unitnya adalah volt, V.
Yang kedua, charge elektrik yang terdiri daripada charge positif dan charge negatif. Kuantiti charge ini dinamakan coulombs. Okay? Simbol Q, unit coulomb C. Yang ketiga, arus, pergerakan charge elektrik yang disebabkan elektron bebas. Ia mengalir dari terminal positif ke terminal negatif. Simbol untuk arus adalah I. Unitnya adalah ampere, iaitu A. Yang keempat iaitu beza upaya, voltan. Okey, voltan. Perbezaan keupayaan di antara dua titik dalam litar elektrik. Simbol dia V, unit dia volt, V. Okey, dalam kuantiti asas ni saya nak tekankan sedikit. Dia punya simbol sama unit tu sangat penting. Okey, sangat penting dalam pengiraan. Nanti kita akan buat pengiraan, unit dia sangat penting kena hafal. Okey, kuantiti asas yang kelima ialah rintangan. Okey, rintangan ni merupakan penentangan terhadap pengaliran arus dalam elektrik. Simbol untuk rintangan ialah R. Unit untuk rintangan adalah ohm. Tengok dia punya tepi tu, ohm tu dalam bentuk telinga. Okey, tu. Yang keenam adalah pengalir. Okey, pengalir ni adalah bahan yang memenangkan arus elektrik melaluinya, kerana ia mempunyai bilangan elektron bebas yang banyak. Okey, contoh bahan pengalir ni adalah besi. Okey, besi. Kuantiti asas elektrik seterusnya iaitu penebat. Okey, penebat ni dia punya huraian tu panjang lebar sedikit, tapi tak apa, kita baca dan kita hafal. Bahan yang tidak memenangkan arus elektrik mengalir melaluinya. Ia mempunyai banyak elektron valensy tetapi sukar dibebaskan. Contoh penebat tersebut seperti getah, kaca, minyak dan oksigen. Kuantiti asas yang terakhir iaitu kerintangan. Okey, definisi dia merupakan sifat bahan pengalir di mana ianya melawan atau mengurangkan aliran arus elektrik untuk melaluinya. Simbol dia adalah Rho, unit dia ohmmeter, ohmmeter. Saya ingin ingatkan kepada anda semua sekali lagi, dalam kuantiti asas ni, anda kena ingat dia punya unit, anda kena ingat dia punya simbol. Kerana setiap kali keluar final exam, yang paling famous adalah arus, voltan, rintangan. Lepas tu pengalir, penebat. Jadi anda semua kena rajin-rajinkan diri kamu semua untuk mengulang kaji. Kamu baca nota semula sebelum final exam. Okey, jangan lupa buat ulang kaji. Okey, buat ulang kaji semula. Jangan syok-syok kamu pergi layan itu drama Korea. Opa, jangan kamu layan opa elektrik ni. Okey? Sebelum kita akhiri pembelajaran online kita pada hari ini, kita akan membuat latih to be berkaitan dengan slide hari ini. Anda semua boleh guna kertas A4 untuk salin soalan tersebut dan tengok pada slide sebelum ni, dekat slide hari ni, kamu cari jawapan dia. Semua jawapan ada pada slide. Okay, kamu rajin-rajinkan diri kamu untuk tengok semula slide yang telah kita belajar pada hari ini. Okay? Ini adalah latihan. Jadi pelajar semua, anda semua boleh salin soalan ni dekat kertas A4. Sambil tulis tu, sambil rajinkan diri tengok. Rajinkan diri kamu untuk tengok slide apa yang telah kita belajar pada hari ini. Okay? Semua jawapan dia ada pada slide tersebut. Okay? Ada sedikit pembetulan pada soalan tersebut. Dekat bahagian D tu voltan dia S kan? Okay, S tu dia tukar kepada voltan. Ini volt. Jadi saya harap anda semua dapat faham sedikit serba sedikit tentang subjek II ini, apa yang telah saya ajar pada hari ini. Yang lain tu tiada masalah, cuma yang bahagian D tu volt, V-O-L-T-S-N kan, dia voltan, dia bukan tu. Okay, itu typo, dia typo. Karena student dia tidak suka pengiraan, bab pengiraan ni, jadi esok ataupun video seterusnya kita akan belajar mengenai pengiraan. Get ready! Video berikutnya kita akan belajar mengenai litar, iaitu pengiraan. Okay, subjek mata pelajaran yang tidak disukai ramai orang. Get ready untuk kita gila bersama-sama. Jangan lupa trademark kita, stress together. Okay? Bye! See you next time. Kita jumpa video seterusnya.